sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera, salam damai, kesenangan dan salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Kami daripada kumpulan 7 akan mengupas dan merungkaikan berkaitan dengan tugasan 2 bagi kursus GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan, iaitu berkaitan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Berikut merupakan hasil dapatan kami bersama. Mari kita saksikan. Jap. Apakah maksud aspirasi dan hala tuju pendidikan? Inilah mana saya beritahu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi bermaksud suatu keinginan yang kuat untuk mencapai, mengadakan dan lain-lain bagi suatu perkara atau cita-cita. Seterusnya, hala tuju bermaksud sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Manakala pendidikan berasal daripada dua perkataan Latin, iaitu educare yang bermaksud latihan dan educare yang bermaksud didikan. Oleh itu, latihan dan didikan adalah dua komponen yang perlu ada dalam didikan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara Malaysia boleh dilihat dari penubuhan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia? Apa tu? Jom kita cari tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam Bina Upaya Guru, di mana di sini kita akan bersama-sama membawa para penonton kita melihat hala tuju guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah mereka ini yang mengajar di dalam bilik darjah maupun yang menjadi golongan pensyarah atau yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Untuk topik kita pada hari ini, kita akan bersama-sama membincangkan mengenai Standard Guru Malaysia 2.0, dan bersama-sama dengan saya merupakan Timbalan Pengarah Sektor Standard Keguruan SSK bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Tuan Haji Muhammad Fatullah bin Muhammad Yusof. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat menarik, iaitu Standard Guru Malaysia 2.0. Saya pasti Tuan Haji ramai yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan Standard Guru Malaysia, atau kita panggil dan gelar sebagai SGM. Jadi sebagai permulaan saya ingin meminta Tuan Haji untuk memperjelaskan sedikit latar belakang berkaitan dengan Standard Guru Malaysia. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nisa, izinkan saya untuk membicarakan sedikit tentang latar belakang Standard Guru Malaysia atau kita panggil sebagai SGM ini. Sebenarnya SGM ini kita mula terbitkan, KPM mula terbitkan pada tahun 2009 lagi. Ya, dan ketika itu kita memberikan standard itu sebagai memberi fokus standard itu kepada huraian pengetahuan dan kemahiran, kemahiran pengajaran dan pembelajaran serta nilai profesionalisme keguruan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau nama singkatannya SKPM merupakan satu alat atau instrumen yang digunakan untuk membuat penilaian dan menentukan standard kecemerlangan sekolah. Akta Pendidikan 1996 subsection 117(a) memperuntukkan kepada Ketua Nazir Sekolah bertanggungjawab bagi memastikan taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institut pendidikan. Terdapat 5 standard dalam SKPM, iaitu yang pertama, kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk mewujudkan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Yang kedua,
Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan syekap dan berkesan. Dan yang ketiga, bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diuruskan dengan syekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institut pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang keempat, guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh memperkembangkan untuk potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan yang terakhir, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Kemudiannya kita didatangkan ya dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ya. Semua tahu ya. Betul. PPPM 2013 sehingga 2025. Jadi terdapat di situ, Ya. kita tahu terdapat 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan ya, yang digariskan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Baik. Jadi salah satu anjakannya iaitu anjakan yang keempat itu menyatakan bahawa kita berhasrat untuk mentransformasi Baik. profession keguruan itu menjadi sebagai profession pilihan. Justeru daripada situ kita memberi penekanan kepada pencapaian kompetensi dan juga etika keguruan yang akhirnya dia harapkan dapat menyumbang kepada aspirasi yang kita hasratkan tadi. Salah satu anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2025 adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua adalah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga adalah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan yang keempat adalah transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam adalah mengupayakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Pegawai Pendidikan Daerah PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8 adalah mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9 adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan yang terakhir adalah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Salah satu aspirasi sistem pendidikan di Malaysia adalah equal access. Dalam hal ini, 100% enrollment merentas ke semua peringkat dalam pendidikan yang bermula sejak dari prasekolah sehingga sekolah menengah menjelang tahun 2020. Yang kedua adalah quality. Ini bermaksud negara Malaysia akan berada dalam kelompok 3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMS atau dikenali sebagai Trends in International Mathematics and Science Study dan Program International Student Assessment PISA. Aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya adalah equity. Dalam konteks ini, pengurangan sebanyak 50% dalam jurang pencapaian yang melibatkan bandar dengan luar bandar, sosioekonomi dan jantina menjelang tahun 2020.
Hal ini karena dapat memberikan pendidikan kepada semua golongan masyarakat secara adil dan seimbang. Selain itu, perpaduan juga merupakan antara aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia membolehkan perkongsian pengalaman dapat dinikmati serta memberikan nilai terhadap anak-anak dengan menghargai kepelbagaian. Misalnya, pengalaman pembelajaran dengan murid pelbagai kaum dapat menyemarakan lagi semangat perpaduan di negara kita. Aspirasi sistem pendidikan yang terakhir adalah kecakapan. Buktinya, pengajaran dan pemudacaraan PDPC pada masa kini lebih mudah karena menggunakan teknologi yang terkini yang dapat memudahkan penerimaan ilmu oleh murid serta menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik. Tuntasnya, kecakapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Aspirasi murid yang pertama adalah pengetahuan. Dalam peringkat asas, setiap kanak-kanak perlulah menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan juga numerasi. Tambahan itu, mereka perlu menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Mereka juga perlu didedahkan dengan dunia luar dari segi sejarah, manusia, dan juga geografi. Turut digalakan juga perkembangan mereka dalam bidang seni, musik, sukan, dan sebagainya. Seterusnya, kemahiran berpikir. Dalam hal ini, setiap murid akan dapat belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, bagi membolehkan mereka dapat menggabungkan pelbagai disiplin ilmu serta dapat mencipta ilmu yang baharu. Oleh yang demikian, setiap murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti pemikiran kreatif dan inovatif. Aspirasi murid yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Hal ini karena kebolehan untuk memimpin serta bekerja sama dengan orang lain sangat penting. Sistem pendidikan di negara kita dapat membantu murid-murid bagi mencapai potensi dalam diri mereka dan mewujudkan peluang untuk menjadi seorang pemimpin, bekerja dalam pasukan, serta dapat mengamalkan ciri-ciri seorang pemimpin. Dari segi sistem pendidikan, kepimpinan terbahagi kepada keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan juga kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Aspirasi murid yang keempat adalah kemahiran dwibahasa. Hal ini demikian karena murid perlulah menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa yang digunakan di seluruh dunia. Turut digalakan juga murid untuk menguasai bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Iban, dan bahasa Kadazan Dusun untuk menyeratkan lagi perpaduan di negara kita. Aspirasi murid yang kelima adalah etika dan kerohanian. Hal ini karena sistem pendidikan akan memupuk etika dan juga kerohanian dalam diri setiap murid sebagai persediaan mereka untuk menempuh cabaran yang bakal ditempuhi apabila dewasa kelak. Secara tidak langsung, membolehkan mereka menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak, untuk membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi kecemasan, serta berani melakukan sesuatu perkara yang betul. Sistem pendidikan yang terakhir adalah identiti nasional. Dalam hal ini, identiti nasional yang teguh melalui penghayatan terhadap prinsip rukun negara amat diperlukan untuk kejayaan pada masa hadapan. Setiap murid akan berasa bangga karena dikenali sebagai rakyat Malaysia yang memupuk perpaduan tanpa mengira bangsa, agama, serta status ekonomi. Dalam mewujudkan identiti nasional, semangat keterangkuman atau
menekankan kepelbagaian dan perpaduan amatlah signifikan. Kesannya, identiti nasional bukan saja membolehkan murid untuk menerima dan memahami kepelbagaian, tetapi juga dapat mendalami kepelbagaian rakyat di negara kita. Seterusnya kita beralih kepada topik seterusnya, iaitu definisi guru berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai sikap bertanggungjawab, mempunyai empati yang tinggi, ikhlas dalam menjalankan tugas, dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya. Di sini membawa maksud dia mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Maksudnya dia mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan profesion keguruan. Seterusnya guru yang berjiwa pendidik juga ialah guru yang mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada asasnya untuk mengubah sasiah diri seseorang. Perubahan sasiah diri yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Oleh itu, guru perlu mendidik muridnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari. Guru membawa maksud seorang guru perlulah mengajar dengan baik agar pelajarnya mudah memahami apa yang diajar. Seterusnya kita beralih kepada ciri guru berjiwa pendidik. Ciri guru berjiwa pendidik ini perlulah ada di dalam setiap diri seseorang yang bergelar guru. Antara ciri-cirinya ialah yang pertama berakhlak mulia, yang kedua bertanggungjawab, yang ketiga amanah, yang keempat dedikasi, yang kelima bersikap terbuka, yang keenam penyayang, yang ketujuh penampilan, yang ke-8 dan yang terakhir sekali keterampilan. Baiklah, pada slide seterusnya ini kita akan melihat implikasi, aspirasi dan hala tuju terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama iaitu pengurusan, pengajaran dan pembelajaran. Implikasi yang pertama ini menghuraikan guru perlulah mempunyai kebolehan merancang dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Seterusnya, guru perlulah bertungkus lumus, memperkembangkan potensi dan mencapai murid dan pencapaian murid menerusi cara mereka berfikir, nilai dan tingkah laku murid yang perlu pada tahap optimum secara berterusan. Guru yang terakhir, guru perlulah memastikan hasil pembelajaran yang diajar mencapai objektif yang ditetapkan bagi memastikan aktiviti pembelajaran dan pengajaran berkualiti. Implikasi yang kedua iaitu pembangunan profesionalisme. Guru perlulah melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sering memperbarui pengetahuan dan meningkatkan lagi kemahiran melalui aktiviti pembelajaran berterusan. Seterusnya, guru juga hendaklah berani dalam meneroka pelbagai cabang ilmu untuk memvariasikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogi yang holistik dalam pengajaran. Implikasi seterusnya, guru mahir dalam kemahiran interpersonal. Guru perlulah sentiasa menunjukkan sikap yang baik terhadap pelajar dan mengelakkan diri daripada menjalinkan hubungan yang kurang baik
dan kurang beretika dengan pelajar. Isi seterusnya, kualiti sesebuah sekolah dan pencapaian akademik pelajar banyak bergantung kepada seseorang guru. Oleh itu, guru perlulah memberikan pengajaran dalam bilik darjah dengan baik. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi yang keempat, iaitu guru yang mempunyai wawasan. Guru perlulah memiliki satu wawasan yang jelas untuk membuat perubahan dalam pelbagai aspek pendidikan, berkemahiran berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi agar dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Seterusnya, guru seharusnya mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang diajar sejajar dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang terakhir, seorang guru yang saintifik progresif mestilah bergerak seiring kemajuan agar tidak ketinggalan zaman. Kita beralih kepada implikasi yang terakhir, iaitu implikasi yang kelima, guru menjadi suri teladan. Guru hendaklah menjadi contoh yang terbaik untuk menghayatkan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Seterusnya, guru seharusnya berusaha menghasilkan murid yang mempunyai sasiah diri yang baik melalui pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, guru sebagai ibu bapa di sekolah perlulah mengambil langkah yang positif bagi menerapkan nilai-nilai murni kepada murid. Maka kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi kesimpulan, sistem pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan juga melahirkan masyarakat yang baik dari segi keterampilan, profesional ataupun sasiah diri. Seteru itu, apabila lahirnya masyarakat yang berakhlak dan maju dari segi ilmu pengetahuan dan juga berkemahiran dalam setiap bidang, maka lahirlah negara Malaysia yang aman dan maju yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Akhir kata, pendidikan amatlah penting kepada setiap golongan ataupun lapisan masyarakat yang berada di Malaysia dan di seluruh dunia. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.